Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Muslimin dan Muslimat, tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian. Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita dapat meneruskan pengajian kita untuk kita sama-sama uh, menggali seberapa banyak maklumat yang telah pun Allah sebutkan berkenaan dengan satu topik yang utama di dalam Al-Quran, iaitu berkenaan dengan musuh kepada orang Islam daripada dulu sehinggalah ke hari ini, iaitu golongan yang selalu kita berdoa kepada Allah di dalam solat, dalam surah Al-Fatihah, supaya Allah menghindari kita ini mengikuti, mempunyai persamaan dengan orang yang Allah murkai. Mereka itu adalah golongan Yahudi yang beragama Yahudi. Malam ini, tuan-tuan dan puan, adalah kelas kita buat siri yang ke-17. Syukur kata Allah SWT. Kita akan menyambung beberapa lagi perihal orang Yahudi, sama ada ia merujuk kepada nenek moyang orang Yahudi terdahulu ataupun ia merujuk kepada orang Yahudi yang berada di bumi Madinatul Al-Munawwarah ketika mana Nabi berhijrah daripada Mekah masuk ke bumi Madinah. Moga-moga dengan tajuk ini dapat menambahkan kefahaman kepada kita, kerana setiap perihal orang Yahudi ini kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Saya pun belum sempat nak mengira berapa jumlah ayat yang telah pun kita lalui untuk kita apa ayat-ayat yang berkaitan dengan orang-orang Yahudi. InsyaAllah nanti minggu sebelum kita habiskan tajuk Yahudi ini, kita sasarkan sebelum masuk Ramadan, kita akan tamatkan tajuk tentang Yahudi. Baik, malam ni kita nak belajar tentang apa? Okey, kita akan belajar 4 atau 5 lagi perihal orang Yahudi. Kita bermula daripada nombor. Okey, minggu lepas kita berhenti pada kesalahan yang ke-54. Jadi malam ni kita nak masuk kepada kesalahan yang ke-55. Kesalahan nombor 55. Ini adalah perihal orang Yahudi yang ke-55. Ini kita ambil nombor 55 ini kerana kita menggabungkan daripada siri yang pertama. Kalau tuan-tuan masih ingat permulaan permulaan kita bincang kesalahan orang Yahudi ini, tak silap saya pada siri yang kelima. Kalau siri nombor 1, nombor 2, nombor 3 sampai nombor 4 kita masih menyebut tentang pengenalan orang Yahudi, penyebutan Yahudi. Kemudian kita ada sebut juga serba sedikit wasiat kepada orang Yahudi, nikmat-nikmat Allah beri kepada kepada Bani Israel. Jadi bermula pada siri yang keempat, bukan siri yang kelima.
kita memulakan memperincikan kesalahan yang pertama. Jadi kita ambil daripada siri yang kelima sampailah malam ni siri yang ke-17, kita dah sampai kepada kesalahan yang ke-55. Okey, kesalahan nombor 55 ini kita merujuk sebenarnya di dalam surah Al-Baqarah, ya, surah yang kedua susunan dalam Quran, ayat nombor 83. Okey, muka surat nombor 12. Okey, sambil saya sebutkan, nanti tolong tuan-tuan dan puan buat semakan supaya tidak ada kesalahan di dalam menukilkan ayat ataupun muka surat dan sebagainya. Baik, daripada ayat yang ke-83 ni, sebenarnya kalau tuan-tuan masih ingatlah, kalau masih ingat, kita pernah gunakan ayat nombor 83 ni pada kesalahan nombor 7. Kesalahan yang ketujuh, siri yang ketujuh. Saya minta maaf, saya tak ada buat catatan bila siri ketujuh tu. Tapi dekat dekat nota siri 7, pada kesalahan ketujuh, kita ada gunakan ayat ini. Tapi dekat ayat yang sama 83 ni, kita bukan membincangkan tentang hanya sedikit daripada orang Yahudi yang beriman, tetapi kita fokus kepada tajuk antara kesalahan besar apa nenek moyang orang Yahudi ini, mereka tidak iltizam dengan janji setia yang kita selalu sebut perkataan misaq. So keturunan orang Yahudi ini, Bani Israel ini, mereka ini satu manusia yang tidak iltizam dengan janji. Bagilah apa berjanji, mereka takkan taat, mereka takkan setia. Ini adalah siri yang ketujuh, kesalahan nombor 7. Tapi ayat yang sama, kita fokus kepada hanya dalam ramai-ramai dalam ramai-ramai nenek moyang orang Yahudi ini, hanya sedikit yang beriman kepada Nabi Musa. Hanya sedikit saja orang Yahudi ini akan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikit berbeza dengan ramai dan banyak. Itulah sejarah yang telah pun kita lalui, kan. Dalam kisah para Nabi tu sebenarnya pun memang ramai yang tak beriman. Dalam Quran pun sebut ramai yang tak bersyukur. Jadi kita bacakan ayatnya, kita ulang sekali lagi ayatnya, yang mana ayat tu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh akhadna mithaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Okey. Kalau tuan-tuan lihat ayat yang saya paparkan, uh, tuan-tuan tengok perkataan ada hukum satu, hukum ni, ini sebenarnya ayat ini kita gunakan juga semasa kita mengikuti modul membincangkan tentang kitab Taurat di dalam Al-Quran. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan ingin mendapatkan maklumat, okey, kitab Taurat ni ada hukum syariat apa, ada hukum apa, maka ayat 83 surah Al-Baqarah menjelaskan kita beberapa hukum yang ada dalam kitab Taurat. Sampai ke 6 hukum ini sama juga diaplikasi di dalam Al-Quranul Karim pun menyebut apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Bani Israel terdahulu dalam kitab Taurat. Perintah yang sama juga ada kita temukan di dalam Al-Quran. Okey, apa ke-6 ni? Okay, kita tengok sekejap dia punya terjemahan dia. Okey, iaitu Allah kata apa? Dan ingatlah Muhammad, maksudnya begini.
Ayat ini kita tahu surah Al-Baqarah dia turun semasa Nabi berada di Madinah. Jadi dekat Madinah sudah ada orang Yahudi. Jadi untuk dakwah orang Yahudi di Madinah, maka Allah minta kepada Nabi untuk mengingatkan kepada orang Yahudi Madinah tentang tingkah laku, perihan nenek moyang mereka. Jadi disebutkanlah ketika kami mengikat perjanjian setia dengan Bani Israel. Perjanjian setia itu apa? Pertama, jangan kamu menyembah malaikat Allah. Ini ada hukum pertama. Yang kedua, jangan apa yang kedua, perintah buat baik kepada kedua ibu bapa. Hukum ketiga, buat baik kepada kaum kerabat, buat baik kepada anak-anak yatim, orang miskin. Lepas tu ada hukum apa? Ah, apa bercakap dengan manusia dengan perkataan yang baik. Lepas tu ada hukum apa? Salat dan zakat. Semua maklumat ni sama. Kita pun diperintahkan, dilarang oleh Allah untuk syirikkan Allah, diperintahkan perkara yang sama di dalam Al-Quranul Karim. Okey, tapi maklumat ini Al-Quran cerita apa yang ada pada kitab Taurat. Okey. Kemudian apa yang berlaku? Hukum-hukum ini. Maka Allah mengatakan, kemudian kamu berpaling. Summa tawallaitum. Kamu berpaling. Membelangkangkan. Ya, hukum-hukum tadi tu mereka berjanji. Tapi mereka tidak tunaikan. Jadi Allah Taala kata dalam lepas tu Allah menyebut kecuali illa qalilam minkum. Kecuali sebahagian kecil dari kamu, kecuali sedikit daripada kamu. Dan sememangnya kamu adalah orang yang tidak mengambil peduli tentang janji taat setia kamu kepada Allah. Jadi perkataan illa qalilam minkum, kecuali sebahagian kecil dari kamu, itulah yang menjadi perbincangan kita. Kita keluarkan keluarkan intipati ayat ini, kita letakkanlah dia di bawah tajuk di bawah tajuk hanya sedikit yang beriman. Saya sebut maklumat ini, saya terangkan supaya tuan-tuan dan puan dapat juga mempelajari macam mana kita nak cari maklumat tentang orang Yahudi ni. Jadi kita kena tahu terlebih dahulu ayat mana yang berkaitan Allah cerita tentang orang Yahudi. Lepas tu daripada ayat tu kita baca, kita faham, kita keluarkanlah intipatinya. Tapi nak cari ayat tu lah. Itu yang memerlukan kepada mungkin kita boleh rujuk kepada indeks ke, adalah app sekarang pun senang nak cari Yahudi saja keluar kadang-kadang. Okey. Jadi inilah maklumat yang pertama yang kita pelajari pada malam ini, yang kita sambung, kita jadikan dia kesalahan yang ke-55. Jadi orang Yahudi ni memang sedikit yang mahu beriman kepada Nabi SAW. Macam tu jugalah nenek moyang orang Yahudi Bani Israel dulu, hanya sedikit yang mahu beriman, benar-benar beriman kepada Allah, kepada Nabi Musa, yang menunaikan janji taat setia mereka kepada Allah. Baik, kita selesai nombor 55. Okay, kita terus kepada nombor 56. 56. Kenapa mereka ni ramai tidak mahu beriman? Tak mahu, maksudnya kalau di Madinah tu, kenapa mereka tak nak terima Nabi Muhammad, tidak mahu menyahut seruan Nabi Muhammad? Kan kalau orang dulu-dulu ni, kalau nenek moyang orang Yahudi iaitu Bani Israel, kenapa mereka tak mahu benar-benar beriman, kan? Antara jawapan dia adalah mereka ni jenis manusia yang hati batu, lepas tu keras kepala. Hatinya macam batu, bukan macam batu dah, lebih keras daripada batu. Dan kepala mereka ni keras, kita panggil keras kepala.
Ni kita gunakan istilah yang biasa kita sebutlah, hati batu, keras kepala. Baik. Ayat rujukan yang kita nak rujuk adalah dalam Suratul Baqarah, ayat nombor 74. 70, saya tertinggi. Ayat 74, muka surat nombor 11. Kita tengok ayatnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, summa, sekejap ya. Ayatnya sekejap. Saya buka kembali. Okey. Summa qasat qulubukum min ba'di dhalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Okey. Lepas tu kita patu sampailah ujung ayat lah. Allah menyebut tentang batu. Okey, Allah kata wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Okey, Allah menyebutkan perihal Bani Israel ini, iaitu mana ayat terjemahan dia? Okey, ni ayat terjemahan dia. Sesudah itu ataupun kita sebut dengan kemudian. Okey, kenapa ada perkataan kemudian? Okey, tuan-tuan ya, sebenarnya ayat nombor 84 ni sebenarnya adalah ayat sambungan yang Allah menyebut tentang kalau kalian masih ingat ayat sebelum ni. Ingat tak ayat yang Bani Israel di zaman Nabi Musa, mereka diperintahkan untuk menyembelih seekor lembu betina. Kalau masih ingat. Kan? Kita tengok dekat nombor berapa. Kita ada sebut tentang, saya nak tengok yang menyembelih lembu betina tu. Mereka ni ragu-ragu. Mereka macam, mereka memperolok-olokkan perintah Nabi Musa. Ingat tak? Mula ayat 67, Ustaz. Mula ayat 67. Ayat 67. Okay, tapi kesalahan nombor berapa? Kesalahan kita pernah sebut, kita pernah gunakan ayat ini, ayat yang sebelum ini untuk menyebutkan bahawa Bani Israel ini mereka ragu tentang perintah Allah tu. Sekejap, saya tengokkan dalam senarai semaknya beberapa. Okey, kita tengok. Siri 10 tak ada. Siri yang ke 11 tak ada. Saya sebutkan tidak. Untuk tuan-tuan ingat kembali sebab dia membantu untuk faham kenapa hati mereka keras seperti batu tu. Okey, kejap ya. Saya duduk dekat dia pun dah. Okey, mudah je. Sekejap saya tunjukkan dekat tuan-tuan dan puan-puan. Sekejap ya. Mudah saja. Saya tunjuk macam ni. Okay, nampak tak nota yang tulisan kecil kan? Ada, kita tengok ya. Nampak tak slide saya sedang jalankan ni? Nampak, Ustaz. Okey, nanti saya kongsikan ke semua slide presentation insya-Allah. Okey, kita tengok dekat nombor berapa. Sekejap ya. Okey, mereka meragu sekejap. Ni nombor, nampak tak yang saya besarkan sikit lah supaya nampak. Ni nombor 3. Nombor 3, nampak tak yang ragu menyembelih lembu betina tu. Apa ya?
Dekat nampak Ustaz. waktu kita dekat siri yang ke-6. Maksudnya slide yang ke-100. Siri ke-6. Kita nampak tak saya kalau kita tengok dekat slide ni kan, kita nampak tak saya lukis ni? Nampak nampak nombor kan? Nombor slide kan? Nombor 1. Itu nombor slide dia. Slide PowerPoint dia. Okey, kat sini. Lepas tu kalau kita tengok ayatnya sampai nombor 72. Kita tengok ayat dia sekejap ya. Ayat dia sampai nombor 72. Dekat sini ayat dia. Okey. Sini ayat dia 72. Lepas ayat 72 ni, barulah kita jumpa kembali ayat ini. Sepatutnya saya lepas nombor 3 tu kita boleh terus ambil nombor 56 tu jadi nombor 4. Tapi saya tak ikut. Waktu saya buat tajuk, saya buat kajian tentang tajuk ini, bacaan, maka kita tak ada satu kitab yang khas yang menyusun. Ada kitab yang khas tu tapi panjang perbahasannya. Jadi saya lihat mana yang saya jumpa lah. Lepas tu kita ambil kejap Al-Baqarah, kejap kitab dekat Al-Imran, begitu. Okey, kita kembali kepada nombor 56 tadi. Okey, yang ini ya. Okey. Sesudah itu, iaitu selepas cerita lembu yang mereka dapat lihat, ya, bahagian mana-mana bahagian lembu itu yang dipukul kepada badan mayat yang telah mati, akhirnya mayat itu boleh hidup dan mayat itu menyebutkan siapa yang bunuh dia. Kan? Lepas peristiwa itu, hati kamu, kata Allah kepada Bani Israel, menjadi keras, kata Allah. Sekal hijarah, seperti batu. Bahkan lebih keras lagi daripada batu. Nampak ayat ini, inilah kita keluarkan jadi kesalahan yang ke-56. Jadi apa yang ada pada nenek moyang orang Yahudi di kalangan Bani Israel itu, maka itulah juga yang berlaku kepada orang Yahudi di Madinah ketika ayat-ayat surah Al-Baqarah ini diturunkan. Jadi Allah kata, batu tu pun walaupun dia keras, kata Allah, ada yang batu itu boleh dapat memancutkan air, mengalirkan air. Ada batu dia punya keras sampai boleh pecah juga, kata Allah, boleh keluarkan mata air. Nampak tak? Batu ni walaupun dia keras, tapi tetap juga lama-lama batu tu lama-lama berlubang juga dia. Tapi hati nenek moyang orang Yahudi ini lebih keras daripada batu. Jadi ayat-ayat ini menjadi satu panduan kepada Nabi SAW bagaimana Nabi nak berhadapan dengan orang-orang Yahudi di Madinatul Al-Munawwarah ketika itu. Macam mana Nabi nak menghadapi Bani Yahudi Nadir, Bani Yahudi Qainuqa, Yahudi Bani Quraidah. Sebab itu hebatnya Islam ini, adanya Quran cerita. Okey, apa yang telah berlaku pada zaman-zaman dahulu. Termasuklah sehingga ke hari ini. Okey. Tuan-tuan, lepas tu orang Yahudi ni, dia bukan kisah pun. Anak yang orang ke, tak ada rahmat kepada, dia bunuh orang ke, apa ke, dia apa peduli. Jadi inilah di antara perkaitannya. Okey, kita lanjutkan lagi, tuan-tuan perempuan. Kita lanjutkan lagi. Okey. Ayat yang kemudian ni, ayat nombor 145, muka surat 22 dalam Quran, surah Al-Baqarah, ini adalah ayat yang Allah mengatakan betapa kepala batunya okey, orang-orang Yahudi ni. Kalau tadi hatinya batu, ni keras kepala pula. Orang Yahudi ini, kita tengok ayatnya berbunyi, dia ada kaitan dengan bab kiblat.
Walain ataita alladhina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Jadi Allah mengatakan, ayat ini maksud dia apa? Okay, kita tengok ya. Allah mengatakan, dan sesungguhnya jika engkau, wahai Muhammad, bawakan kepada siapa? Kepada orang. Orang kat situ merujuk kepada Yahudi, merujuk kepada Yahudi dan orang Nasrani yang telah diberikan kitab. Okey. Kalau Rasulullah bawa semua bukti yang membuktikan bahawa pertukaran arah kiblat itu adalah perintah daripada Allah. Perintah daripada Allah, mereka tidak akan ikut juga engkau Muhammad untuk tukar arah kiblat itu. Nampak Allah bagi tahu. Dan engkau pula tidak sama sekali akan mengikut kiblat mereka. Ini sudah pastilah Nabi tak akan ikutlah kiblat apa orang-orang Yahudi. Tapi Allah bagi tahu kau bawalah bukti kan bahawa pertukaran kiblat ini bukan Nabi suka-suka. Nabi seorang rasul, dia dapat perintah dari Tuhan. Mereka tak akan percaya, mereka tak akan ikut Nabi SAW. Kemudian Allah mengatakan, dan sebahagian mereka juga tidak akan mengikut kiblat sebahagian yang lain. Sebab kita ingat tak, kita pernah sebut sebelum ini, orang Yahudi ni, mereka menganggap mereka saja agama yang benar. Mereka kafirkan siapa saja. Seperti kita pernah sebut, kata mereka kutuk agama Nasrani sama macam tu, apatah lagi agama Islam. Jadi Allah kata, dan sesungguhnya jika engkau mengikut kehendak hawa nafsu mereka setelah datang kepada kamu bukti iaitu ilmu, maka sesungguhnya engkau di kalangan orang-orang yang zalim. Jadi inilah maklumat yang kita dapat ambil, yang mana ayat ni sebenarnya dia ada berkaitan dengan pertukaran kiblat. Kalau sebelum ni kita pernah sebut ayat tentang tukar kiblat tu, iaitu mereka orang Yahudi ni macam memperkecilkan orang Islam ni, seolah-olah macam orang Islam ni macam mereka ni suka-suka je, kejap macam ni, kejap macam tu kan. Mereka kata Islam macam tak ada stand, macam tak ada pendirian. Tapi kita dah ulaslah. Cuma saya lupa kesalahan nombor berapa yang kita ada sebut tentang bab isu tentang kiblat tu. Okay, nanti kena rujuk balik. Tapi isu dekat sini adalah kenapa mereka boleh keras kepala walaupun dah bawa bukti. Walaupun Nabi tunjukkan. Tetap mereka tak nak ikut Nabi SAW. Okey, so kita selesai untuk kesalahan nombor 56. Kita gabung sekali lah. Hati yang keras, lebih keras daripada batu dan keras kepala. Okey, nombor 57. Orang Yahudi ini, antara sebab lain, kenapa mereka ni sedikit je yang nak beriman, kenapa mereka ni keras kepala dan sebagainya. Mereka ini juga sebenarnya sangat fanatik dengan amalan nenek moyang mereka. Mereka ni seorang yang berpegang kuat dengan apa yang dibuat oleh nenek moyang mereka. Sebab itu dalam Quran kita sebut dah, Allah kan membongkarkan nenek moyang orang Yahudi. Jadi apa yang Yahudi amalkan sekarang atau pada zaman Nabi itu adalah mereka ikut apa yang nenek moyang mereka lakukan. Walaupun salah. Ini juga sebagai teguran kepada kita semua.
kalau orang-orang dahulu sebelum kita buat amalan yang salah, maka kita pun jangan ikut. Tapi ada orang, dia ikut juga. Sebab alasannya, lah orang-orang dulu dah buat. Kalau ada pendirian seperti itu, ia mempunyai persamaan sikap macam orang Yahudi. Okey, kita tengok apa ayat rujukan kita. Kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Muka surat nombor 26. Apa yang Allah sebut? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana. Dekat sini. Mereka kata apa? Bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana. Inilah statement ayatnya yang kita nak jadikan sebagai kesalahan nombor 57 tadi. Dekat sini. Qalu, mereka berkata, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Okay, kita lihat ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan apabila dikatakan kepada mereka, iaitu orang Yahudi, dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang telah diturunkan oleh Allah. Okey. Jadi kalau Allah telah turunkan Al-Quran, ikutlah ajaran Al-Quran. Mereka jawab apa? Mereka tidak mahu, bahkan mereka mengatakan kami mengikut, maksudnya kami hanya mengikut apa yang kami dapati nenek moyang kami lakukan. Jadi kalau ada orang Yahudi, inilah yang mereka pegang. Sebab mereka ingat kami bangsa Yahudi ini, nenek moyang kami adalah nenek moyang yang di kalangan ramai, di kalangan para rasul. Kami adalah kekasih Allah, seperti mana kita belajar mereka dakwa macam tu. Kami adalah anak Allah, kita sebutkan, yang mereka telah sebut sebelum ini. Mereka menganggap mereka lah agama yang benar. Jadi mereka sangat ekstrim, taksub membetululi kepada apa yang telah lakukan oleh nenek moyang mereka. Maka Allah Ta'ala pun tegur mereka, apakah mereka akan ikut juga sekalipun nenek moyang mereka itu tidak memahami suatu apa pun. Tidak memahami apa satu pun dan tidak pula tidak memahami satu apa dan tidak pula mendapat hidayah. Tuan tegurlah. Tuan kata, sekalipun mereka ini buat sesuatu tanpa ilmu, kau nak ikut juga. Walaupun nampak dia salah. Walaupun nampak dia tak ikut Quran dan hadis. Walaupun dia tidak sunnah. Jadi ini jawapan orang Yahudi. Okey, jadi selesailah kita perbahasan ini. Mudah saja untuk kita bincangkan. Okey, direct. Ayat dia senang untuk difahami. Okey, jadi kita teruskan kesalahan nombor 58. 58 ni, sekejap ya. Bagi saya sedikit waktu. 58 ni, surah Ali Imran. Sekejap ya. Okay. Kita tengok surah Ali Imran. Cuba semak ya maklumat ini, ayat 79 dengan 80, muka surat 59 dan 60. Betul tak ayat dia? Betul tak maklumat info yang saya kongsikan? Sekejap ya, sebenarnya saya tak sempat nak. Betul, Ustaz. Alhamdulillah, jazakillahu khairan. Okey, saya tak sempat nak letakkan ayat 7, Ustaz, ayat 79 sampai 80 tu memang letak dalam muka surat 60. Oh, bukan 59 Tak. Okey, so kita padam Adilah. Nanti boleh padam ya. Okey. So kita tengok ayat 79 dan 80 ni. Dia sebenarnya ayat ni dia bukan direct. Bukan. Ayat ni dia bukan, kita tak nampak jelas ayat ni sebut tentang
perihal orang Yahudi. Dia sebenarnya dia menyebut tentang Nabi SAW. Tetapi apa yang Allah sebutkan kepada Nabi SAW itu sebenarnya ada kaitan dengan perangai Ahlul Kitab. Okay, lepas tu saya nak kena baca sedikit dia punya asbabun nuzul dia. Okey, 79. Okey, kita tengok ya. Okey. Ayat ni kita baca dulu ya. Kita tengok ayat dia terlebih dahulu. Okey. Sekejap saya padam ni sekejap. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina. Okey, kita padam ayatnya. Okey, Allah mengatakan, bukan ayat nombor 79 dulu. Okey. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwah. Okay. Summa yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Okey, sambil saya baca, tuan-tuan dah boleh buka Al-Quran, buku surat nombor 60, mungkin dah boleh tanda. Sebab itu kita belajar tajuk ni sebenarnya bukan sekadar nak dapatkan maklumat tentang orang Yahudi tu, tapi orang Yahudi tu cerita dalam Quran. Jadi kelebihan pembelajaran kita ni kita dapat faham ayat-ayat Al-Quran. Jadi kita lihat. Okey, kalau kita baca terjemahan ayat, Allah mengatakan tak patut bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepada dia dapat kitab, dia dapat hikmah, dia dapat pangkat kenabian. Jadi ayat ni sebenarnya Allah nak memberi tunjuk ajar Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala kata, kalau orang tu dia dapat kitab, dia dapat hikmah, dia ada kepandaian, kefahaman, dia jadi nabi, kemudian dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menyembahku selain Allah. Tengok dekat sini. Jadi soalannya Allah Taala nak mengajar Nabi lah, Allah nak bimbing Nabi. Kalau kau Nabi, kau tak sepatutnya ajak kepada orang supaya menyembah engkau. Ayat ni. Okey. Akan tetapi, kalau kau benar-benar seorang Nabi, dapat wahyu, dapat kitab, hendaklah kau kata kepada mereka, hendaklah kamu menjadi Rabbaniyin, kerana kamu sentiasa mengajar isi kitab Allah itu dan kerana kamu selalu mempelajarinya. Okey, apa maksud Rabbaniyin? Rabbaniyin ni maksudnya adalah menjadi seorang yang rasa dirinya sentiasa mempunyai Tuhan yang Esa. Itu dipanggil Rabbaniyin. Okey. Ayat ni kalau kita baca tak ada sebut pasal orang Yahudi pun, tak ada perkataan Ahlul Kitab, betul tak? Jadi kita perlu merujuk kepada tafsiran ayat. Kalau kita melihat dalam tafsiran ayat, contohnya kalau kita buka dalam tafsir Ibnu Katsir lah contohnya. Okey, maka Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ada menyebutkan sebab turunnya ayat ini. Okey. Sebab turunnya ayat ini adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika para pendeta iaitu al-ahbar, para pendeta di kalangan Yahudi dan orang Nasrani daripada penduduk Najran berkumpul di tempat Nabi SAW. Tuan-tuan, kita sedia maklum ya bahawa dalam surah Al-Imran memang banyak memberi tumpuan kepada orang Nasrani. Dan kita tahu dalam surah Al-Imran memang ada maklumat bahawa ada beberapa penduduk Najran daripada Yaman. Penduduk Najran ni mereka pernah berdepan dengan Nabi SAW.
Orang Yahudi pun sudah pastilah sebab mereka pun ada di Madinah. Lepas tu orang Kristian pun yang dahulu pernah jumpa Nabi SAW. Waktu mereka jumpa Nabi SAW, maka ada seorang di dalam ramai Alkitab tu namanya Abu Rafi' Al-Qurazi. Dia berkata, dia kata apa? Wahai Muhammad, apakah engkau menginginkan kami menyembah engkau sebagaimana orang-orang Nasrani itu menyembah Isa bin Maryam? Dia kata, jadi mereka kata, Muhammad, boleh tak kami nak sembah engkau macam mana orang Nasrani menyembah Isa bin Maryam? Kemudian ada seorang dari penduduk Najran yang menganut agama Nasrani disebut namanya Ar-Rais. Dia berkata, apakah itu yang engkau kendaki dari kami, wahai Muhammad? Dan apakah itu pula yang engkau nak menyeru kami? Ada faham tak? Jadi mereka kata, Muhammad, itu keajaran engkau? Itu ke sebenarnya tujuan engkau diutuskan? Tentu apa jawapan Nabi SAW? Nabi mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari menyembah selain Allah, atau aku berlindung kepada Allah menyuruh menyembah selain Allah. Bukan itu tujuan Allah mengutuskan aku, dan bukan itu tujuan Allah Ta'ala perintahkan kepada aku. Lalu Allah turunkanlah ayat itu. Boleh faham tak? Lalu Allah turunlah ayat untuk mempertahankan tentang tujuan Nabi dihantar oleh Allah dan isi kandungan dakwahnya apa. Jadi daripada riwayat sebab turunnya ayat tadi, kita dapati orang Kristian ini ataupun ahli kitab ni, mereka sebenarnya mengajak kepada menyembah manusia. Itu sebab kita buat tajuk dia adalah mengajak menjadi syirik. Mereka ni terlalu ekstrim sangat kepada orang-orang soleh, kepada para nabi mereka, sampai mereka mengangkat darjat para nabi itu sampai boleh disembah. Maka Allah turunlah ayat ni. Kita dah faham kan? Satu lagi ayat Allah mengatakan, وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ini juga, Allah menjelaskan tujuan Nabi. Ya, lari pula ayat dia. Bismillah. Kejap ya. Dan dia pula tidak patut menyuruh kamu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan-Tuhan. Patut ke dia nak suruh kamu buat kufur, jadi kafir selepas kamu menjadi orang Islam? Maksudnya Nabi Muhammad bukan itu tujuan dia. Sebenarnya Nabi mengajak kepada jadi Islam. Takkanlah Nabi dah ajak orang masuk Islam bersusah payah, lepas tu Nabi nak ajak pula orang lain jadi kafir, buat perbuatan kufur, sembah malaikat, anggap malaikat tu Tuhan, anggap Nabi-Nabi tu Tuhan. Kenapa Allah sebut pasal malaikat tu? Sebab memang ada di antara agama pada ketika itu berpegang malaikat tu adalah anak Tuhan lah. Ada yang sembah malaikat lah. Jadi Allah Ta'ala menyangkal kesemua perkara itu tidak wajar, tidak patut dilakukan oleh seorang Rasul. Dan bukan itulah sebenarnya yang diutuskan oleh Allah kepada umatnya. Selesai. Ada soalan tak? Boleh faham kan? Mudah je. Jadi kita lihat yang ke-59. Kita ada dua lagi, ni yang kedua terakhir, iaitu mereka ni sebenarnya sangat benci dengan orang Islam. Kalau sebelum ni kita ada sebutkan
orang Yahudi ni mereka sangat suka, mereka ni berhempas pulas sedaya upaya nak buat tipu helah lah. Mereka ni sangat suka orang Islam ini jadi kafir lah, betul tak? Mereka juga sebenarnya mereka ni orang Yahudi ni menjadi musuh kepada orang Islam. Tapi Kisah 59 ni dia merangkumi semua. Dia merangkumi semua. Bukan sekadar mereka maksudnya maklum ayat 59 ni mereka orang Yahudi ni ceritalah pasal orang Islam ni memang mereka tak suka. Apabila tak suka itulah yang kita sebut macam-macam mereka buat tu. Okey. Jadi Kisah 59 ni dia ada 3 ayat yang kita akan baca, iaitu surah Al-Imran ayat 118 sampai 120. Cuba tengok muka surat 5960. Betul ke muka surat nombor 59 je Kak? 59 je tak? Betul tak? Tak betul tu Ustaz. Kejap, muka surat 590 tu ayat 71 sampai 82. Oh, betul lah. Tadi Ustaz kopi yang tadi. Betul. So, muka surat berapa tu? Muka surat berapa? Surat berapa tu? Betul lah, saya sebenarnya copy paste sebenarnya kat atas tu, tapi saya tak sempat nak semak tadi kan. Muka surat 65 Ustaz. Betul 65. Okey, kita tengok ya. Tak maaf ya tuan-tuan ya. So lepas ni mungkin nak kena cari penyemak lah. Tapi saya buat nota ni kadang-kadang akhir-akhir minit. Sebab nota terlalu banyak nak dibuat kerana banyak kelas, setiap kelas ada nota, jadi waktu yang agak padat. Okey. Namun begitu, mohon ampun dan maaf ya. Okey, kita dah selesai. Okey, kita tengok ayat dia. Okey, kita padam. Kita tengok ayat dia. Ayat dia Allah Taala berfirman. Ayat ni sebenarnya mengingatkan kita orang Islam tentang macam mana orang kafir yang ada sekeliling kita. Kita baca ayat ni ya. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Tengok Allah kata, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang yang bukan dalam kalangan kamu. Maknanya orang kafir lah. Ayat ni sebenarnya Allah sebut semua orang kafir tu. Orang kafir musyrikin ke, orang kafir ahlul kitab ke, Yahudi ke, Nasrani ke, termasuklah orang munafik. Allah kata kalau orang yang bukan macam orang semua, kalau dia bukan Islam, kalau dia bukan beriman, jangan kamu lantik mereka menjadi bitanah. Bitanah ni dia macam, kalau dalam pemerintahan, dia menjadi orang yang kita percaya dia. Kita boleh cerita rahsia kita boleh bagi mereka tugasan yang penting, bab-bab kenegaraan ke, isu-isu tentang strategi ke, apa-apa semua. Bitanah ni kalau dalam konsep kita macam kita boleh sampai luas segala-galanya lah, cerita semua benda. Semua perkara yang kadang sepatutnya tak semua perkara tu kita kena cerita. Itulah maksud bitanah. Allah Ta'ala kata, mereka tidak akan berhenti-henti mendatangkan bencana kepada kamu. Ini yang kita sebut tu orang Yahudi ini, mereka memang bermusuh dengan Islam, mencari jalan macam mana nak hancurkan Islam. Dia kata mereka akan cari macam mana nak susahkan orang Islam. Mereka mengharapkan apa yang menyusahkan kamu. Maknanya mereka ni macam mana nak cari jalan nak bagi orang Islam ini susah. Lepas tu mereka sangat suka kalau orang Islam ditimpa kesusahan. Mereka suka tengok orang Islam ni gaduh. Mereka tak suka kalau orang Islam ini
bersatu padu. Mereka tak suka orang Islam ini benar-benar jadi orang beriman. Itu kita sebut sebelum ni kan. Buat tipu daya lah, macam-macam mereka buat. Lepas tu Allah Ta'ala kata, telah jelas tanda kebencian pada mulut mereka. Apa yang disembunyikan oleh hati mereka itu lebih besar. Ini yang Tuhan bagi tahu kat kita. Kadang-kadang kita tengok, memang ada orang kafir ni, memang dia jelas, dia memang anti-Islam. Tapi Allah kata, kalau mulut dia cakap macam tu, hati dia lagi teruk, kata Allah. Nampak tak? Ada sampai di tempat kita pun kita dapati ada. Tapi orang Islam ni saya tak faham lah. Dia tak rujuk Quran ke, dia tak percaya ke kata-kata Allah. Kau nak guna teori siapa, kau nak guna pandangan siapa. Quran ni dia merangkumi untuk semua kegunaan. Untuk ibadat, untuk apa, untuk akidah, kegunaan nak rujuk. Bab ekonomi, Quran bagi panduan. Bab politik, Quran bagi panduan. Untuk kekeluargaan, untuk apa? Quran bagi garis panduan. Tapi tak guna Quran tu jadi masalah tu. Tuhan kata sebenarnya apa yang terpendam dekat hati mereka tu lagi besar daripada apa yang kau tengok dalam mulut mereka. Kadang-kadang kita tengok orang Islam ni, kadang-kadang kan, bila ada kuasa, dah ada apa ni, mereka ni kadang berani nak kritik undang-undang Islam lah, berani nak kritik berani nak kritik tentang amalan orang Islam lah. Sebenarnya Tuhan cakap dah, kalau mulut dia berani cakap macam tu, hati mereka lagi ada perkara yang mereka sedang simpan. Tak percaya pada Allah ke? Tapi kita dah sebut, kan? Tak boleh. Allah kata, kami dah jelas dah kepada kamu keterangan-keterangan itu jika kamu nak faham, kata Allah. Kita dah belajar tuan-tuan sampai nombor amalan kesalahan pun dah sampai 50 lebih dah. Kita dah belajar tajuk orang munafik dah banyak dah. Allah bagi tahu dah. Tapi kita lebih suka, lebih percaya kepada orang yang bukan Islam daripada orang Islam. Fikir-fikirkan. Tuhan dah cakap. Kalau kita cakap, mungkin orang kata kita ni tersalah interpretasi. Mungkin orang kata kita ni ada persepsi. Betul tak? Tapi ini Allah cakap. Takkan Allah cakap Allah tipu. Okey. Kita lihat ayat berikutnya. Allah Ta'ala kata apa? Allah kata lagi. Sekejap ya. Allah kata, sekejap ayat dia. Okey. Sekejap mana ayat dia? Sekejap. Saya terpotong ke? Sekejap. Ayat 1. Ni ayat dia. 18. 119. Sekejap ya. Allah kata, ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau 'addu 'alaykumul anamila minal ghaib qul mutu bighaidhikum innallaha 'alimun bizatis sudur. Okay. Perhatikan baik-baik apa yang Allah nak pesan. Allah Ta'ala kata inilah kesalahan kamu, kata Allah. Kesalahan apa? Memilih, mengambil, menjadikan orang yang bukan Islam itu sebagai orang yang kita percaya sebagai pemimpin, sebagai orang yang kita boleh beritahu pula apa rahsia-rahsianya, segala-galanya. Allah kata itulah sebab kamu, kata Allah. Kamu je yang suka mereka, sedangkan mereka tak suka kamu. Dan kita je nampak macam, orang Islam ni kan bertoleransi lah, bertoleransi, kita boleh bertolak ansur. Tapi Allah Ta'ala kata, mereka tak pun sebenarnya. Kamu beriman kepada segala kitab, sedangkan mereka tidak. Maksudnya kalau ahli kitab, contoh macam orang Yahudi ke, orang Nasrani ke kan. Allah Ta'ala kata, kamu ni orang Islam, beriman pada kitab Taurat, beriman kepada kitab Injil. Kan kita kan beriman pada kitab-kitab. Tapi Allah Ta'ala kata, mereka tak. Kamu je beriman kepada segala kitab, kata Allah. Semua kitab Allah turunkan lah. Dan kita percaya kitab Taurat tu Allah turunkan, Zabur, kan, Injil. Tapi mereka ni Allah kata tidak.
Apabila kau bertemu dengan mereka, mereka kata, oh kami beriman, kami geng korang juga. Kami pun percaya tentang Muhammad tu. Okay. Tetapi apabila mereka berkumpul sesama sendiri, mereka menggigit hujung jari kerana geram, bercampur marah. Marah apa? Mereka tak suka dengan Islam. Lalu Allah kata, katakanlah wahai Muhammad, jawab kepada mereka Muhammad, matilah kamu dengan kemarahan kamu itu. Maksudnya Allah kata, kau orang Islam kena kukuh pendirian, kena sabar, kata Allah. Mereka tak suka ke kau pegang Quran, pegang sunnah. Okay, jalan ke semua syariat Islam. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang terpendam di dalam hati mereka. Tuan-tuan, ini Allah bagi tahu. Lepas tu kalau kita ada pilihan nak percaya pada siapa, Quran dah bagi jawapan. Kita pun ada tanyalah iman. Okay. Lepas tu Allah kata apa? In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibukum sayyi'atu yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Allah kata apa? Jika kamu mendapat kebaikan, orang yang bukan Islam tu, orang Yahudi ke, orang Nasrani ke dan sebagainya, mereka sakit hati. Sakit hati. Apa kebaikan dia? Kalau konteks sekarang, kan nampak Islam ni bersatu, Islam ni nak berpegang kepada agama, mereka sangat sakit hati sebenarnya. Dan jika kamu ditimpa bencana, mereka bergembira dengannya. Macam mana Allah beritahu? Lah, Allah kan maha mengetahui segala-galanya. Daripada dulu lagi, waktu Quran ni turun, Allah dah beritahu kepada Nabi SAW. Macam mana nak berinteraksi dengan orang yang bukan Islam. Dengan ahlul kitab, macam mana nak buat? Okay. Dan jika kamu bersabar dan bertakwa, kata Allah, teruskan pegang agama tu dengan baik, kan? Maka tipu daya mereka tidak akan memudaratkan kamu sedikit pun. Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Masalahnya kita sekarang ni, kita tak bertakwa. Orang Islam tak bertakwa. Orang Islam tak berpegang teguh kepada Quran dan hadis. So macam mana Allah Ta'ala nak tolong? Tapi kalau kita betul pegang pada Quran, dia sebenarnya nak kita nak satukan semua orang Islam ni, senang je. Kembali kepada Allah, kembali kepada Quran, kembali kepada hadis, sebab Nabi kita semua sama. Betul tak? Orang Islam Tuhannya satu. Kitab rujukannya satu. Itu saja. Tapi ini yang menyedihkan kita. Saya pun tak pasti ayat ni kenapa tak digunakan oleh pemerintah orang Islam. Kenapa? Itu persoalan dia. Adakah kamu tak pandai baca Quran? Adakah kamu tak faham Tuhan kata? Ataupun kamu buat tak nampak ayat-ayat Quran ni? Fikirkanlah. Demi apa? Demi memertabatkan Islam di muka bumi ini. Kan? Baru ni ada isu riba, kan? Kan ada satu mufti bagi tahu riba dekat bank, bekerja dekat bank konvensional tu, kan? Itu pun dah kena kabut dah semua. Memang jelas-jelas riba, kan? Kita keluar je statement sikit. Mulalah. Itulah kadang-kadang kita pun kadang sedih lah dengan Islam ni. Quran ni bukan diguna untuk baca orang untuk orang mati. Quran ni bukan digunakan untuk dipertandingkan tiap-tiap tahun buat pertandingan musabaqah. Bangga orang Islam menang. Tapi Quran ini adalah the way of life, digunakan untuk panduan hidup. Panduan hidup ni bukan untuk beribadat saja. Untuk berkeluarga, kena rujuk Quran. Berekonomi, macam mana nak berekonomi, rujuk Quran. Macam mana nak berpolitik, tengok kepada Al-Quran aja. Okay. Kemudian kita lanjutkan dengan kesalahan yang terakhir sekali malam ni,
Sebenarnya kesalahan 60 ni kita boleh ubahlah ayat dia. Ayat dia sebenarnya mereka ni memang tak nak beriman. Sebab tadi kan sedikit je nak beriman. Lepas tu mereka fanatik lah sebagainya. Jadi kita boleh buat kesimpulan yang ke-60 ni, mereka ni sampai Allah tegur Nabi. Allah bagi panduan kepada Nabi. Mereka ni Muhammad, jangan harapkan sangat mereka ni untuk beriman. Bukan bermaksud Nabi kena berhenti dakwah. Sebab Nabi ni kita tahu, dia sangat suka semua umat dia beriman. Nabi tak nak seorang pun masuk api neraka. Tapi kadang-kadang apabila dah jelas mereka memang tak nak beriman, menyebabkan macam kita kan, kita ni punyalah nak tarik orang kepada Islam kan, nak suruh ubah dia hijrah jadi orang baik. Kadang-kadang kita tengok memang dia tak nak pun lah, dah tak nak pilih. Kadang-kadang kita ni pun boleh sakit kepala, betul tak? Kan? Kita punya kenapalah dia tak nak terima aku cakap ni. Kenapalah kita sampai jadi macam kadang boleh sakit mental kita kan. Tapi bukan maksud kita tak dakwah. Tapi inilah yang dilalui oleh Nabi SAW. Maka Allah kata dah, jangan mengharapkan mereka untuk mereka beriman. Jadi ini ayat yang kita nak rujuk dalam surah Al-Baqarah, ayat nombor 75. Muka surat 11. Betul tak ayat dia? Muka surat 11. 75. Okey? Okey, jazakillah khairan. Okey, kita baca ayat dia. أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Tengok Allah Ta'ala kata tu. أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ. Okey, ini ayat dia lah, ayat yang kita jadikan sebagai isi penting tadi tu. Okey, Allah kata, sekejap. Saya kuningkan, bagi nampak sikit kan. Maka bolehkah kamu orang beriman menaruh harapan? Menaruh harapan ni perasaan ada tamak lah. Afatatna'un. Allah kata, kenapalah kamu boleh tamak sangat? Maksudnya menaruh harapan sangat bahawa mereka itu akan beriman kepada surat Islam yang kamu sampaikan itu. Bukan bermaksud Allah Ta'ala suruh putus asa, tapi Allah Ta'ala kata Allah nak bagi orang Islam ni kuat semangat dia kan. Allah bagi tahu. Jangan harap sangat mereka ni nak beriman kepada surat Islam. Allah kata, padahal telah ada satu puak daripada mereka yang mendengar kalam Allah, kemudian mereka ubah setelah mereka faham. Sedangkan mereka mengetahui. Tengok Allah Ta'ala kata apa. Allah Ta'ala kata kepada Nabi, kata kepada orang beriman yang ada di Madinah, kan, dan juga kepada kita sebenarnya. Mereka ni memang tak nak beriman. Kau buatlah macam mana pun, kata Allah. Kan, sedangkan dalam sejarah nenek moyang mereka dulu, mereka faham Taurat tu. Tapi mereka ikut hawa nafsu. Kita belajar sebelum ni, ingat tak? Ikut hawa nafsu. Mereka sanggup ubah, mereka sanggup buat dakwaan palsu. Jadi kalau mereka boleh buat semua benda-benda macam tu, kenapa kita harapkan sangat mereka untuk beriman? Lepas tu kita orang Islam, negara Islam, kita tak boleh harap negara yang bukan Islam, negara kafir, kan harap sangat. Kalau kita ambil yang tajuk sebelah tadi kan, kadang negara orang Islam ni sanggup bersekutu dengan negara yang bukan Islam lagi, lebih percaya kepada negara itu, pemimpin itu, daripada pemimpin negara orang Islam, kepada orang Islam itu sendiri. Jangan harap mereka nak, jangan harap dengan, maksudnya soalan Tuhan kata kau ni nak tunjukkan sangat Islam kau ni bagus, macam nak ajak mereka masuk Islam, kata Allah, sampai kau beri ria, sampai kau sanggup nak gadai agama ke, nak hilang prinsip ke. Sebenarnya mereka ni takkan memeluk agama Islam. Inilah yang dapat kita pelajari pada ayat yang kita baca ini, kesalahan yang ke-60. Okey, tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Dah sampai siri yang ke-17 lah kita. Ya, dah belajar sampai 60, sebenarnya banyak lagi. Lepas tu kita teruskan ikuti ya tuan-puan ya. Kalau boleh, kalau terlepas nak ikuti secara langsung, sila ikuti, tengok balik rakaman. Sebab tajuk yang seperti ini susah untuk kita dapat
jaranglah, bukan saya kata, bukanlah kita nak sebut kita ni bagus, tidak. Tapi nak bentang tajuk ni secara panjang lebar, kadang-kadang kita tak sempat. Sebab nak fokus kepada pendekatan faham Quran ikut tema-tema ni, kadang susah kita nak jumpa. Sebenarnya saya sendiri peribadi, saya push diri. Aku kena ngajar juga ni, aku kena ngajar ni, sibuk macam mana pun, cari juga. Kalau dah tak boleh tu, tak apa. Tapi kena buat juga. Takkan hari Ahad pun saya nak miss kelas. Bagi saya tekan diri saya. Tekanan juga saya, tapi saya tekan tekanan yang baik. Dan kalau saya tak mengajar, saya tak baca, saya tak rujuk. Jadi sampai bila kita nak tahu? Jadi kena push dirilah. Supaya kita sama-sama dapat manfaat, ajak orang lain untuk ikuti, supaya dapatlah kita mengetahui tentang hakikat orang yang Allah al-maghdubi alaihim. Kan? Wajib baca suratul Fatihah. Rupa-rupanya yang kita ulang-ulang dalam Al-Fatihah tu setiap hari, ini rupa-rupanya perangai tingkah laku mereka yang selalu kita minta kepada Allah di dalam salat. Bertambah-tambah rasa nikmat kita membaca suratul Fatihah. Baik, itu saja pengisah kita malam ni. Mohon maaf atas kekurangan, kelemahan nota yang lewat saya berikan. Mungkin ada di tengah tuan-tuan ni suka dapat nota dulu kan. Lepas tu boleh print, lepas tu boleh rujuk. Saya minta maaf. Saya cuba untuk baiki lagi waktu untuk bagi nota lebih awal lah, sejam paling awal ke sebelum mula kelas ke, supaya tuan-tuan boleh cetak dulu. Okey, lepas tu boleh rujuk, boleh jontek-jontek dan sebagainya. Allahu ta'ala alam. Baik, ada apa-apa persoalan ke pertanyaan, ada maklumat tambahan? Dekat FB ada ke Kak persoalan, pertanyaan? Saya tengok dekat chat ada tak? Kat FB tak ada. Alright. Okey, jazakumullah. Okey. Okey, nanti kejap ya. Okay, insyaAllah nanti kita akan sambung minggu depan, Sabtu dan Jumaat. Saya cuba buat 2 hari juga sebab kita nak cuba habiskan sebelum masuk Ramadan. Kerana lepas Ramadan kita nak buat tema lain pula. Okay, dan insyaAllah kita akan cuba buat satu kelas lain. Kita akan buat kelas Asbabun Nuzul. Saya usahakan untuk buat satu kelas sebab-sebab turun ayat. Dulu kita pernah buat pada hari Jumaat, selepas solat Jumaat. Kita dah sampai surah Al-Ma'idah tak silap saya. Nanti saya kongsikan balik, notanya pun ada, tapi disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Uzair. Ustaz Uzair. Tapi kenapa kita berhentikan? Tak dapat jalankan antara perkara besar adalah masalah dana lah. Adalah masalah untuk sanggup hati kepada tenaga pengajar. Kerana sekarang ni kita sanggup hati tenaga pengajar kita, alhamdulillah lah, kata cukup-cukup makan lah. Bolehlah kita lantik tenaga pengajar kita. Kalau saya cubalah, koreklah sebanyak yang ada, untuk apabila kita ada dana, kita boleh cari lagi tenaga pengajar. Jadi banyaklah kelas-kelas kita yang boleh kita laksanakan. Jadi setakat ni kita ada 2 tenaga pengajar, iaitu Ustaz Muhammad Uzair yang mengajar setiap hari Khamis. Jadi minggu depan tu beliau dah habis surah Al-Munafiqun. InsyaAllah cadangnya nak bawa surah Al-Fatihu. Itu tenaga pengajar kami yang pertama. Dan yang kedua adalah Ustaz Zul Khairi yang mengajar tajuk Message Deep dalam Quran tu. Itu 2 guru yang kita memang memerlukan sumbangan lah daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk kelas ini dapat diteruskan.
Jadi saya cadang macam ada 1-2 guru lagi. Saya nak buat lagi dalam 2 atau 3 guru. Namun jika tiada apa dana yang cukup, saya sendiri akan mengambil tugasan tersebut untuk mengajar asbabun nuzul, ya, supaya kita sama-sama dapat manfaat, ya. Teruskan kita memertabatkan Al-Quran, ya. Inilah mudah-mudahan inilah saham kita, ya. Kalau kita tak boleh, kalau boleh buatlah apa saja sumbangan, sebarkan ke dan sebagainya. Baik, itu saja tuan-tuan dan puan, rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada cadangan tajuk apa nak dipelajari, tolong maklumkan. InsyaAllah kita ada Allah yang Maha Kaya, kita ada Tuhan yang Maha Mendengar, kita ada Tuhan yang tempat kita bergantung. InsyaAllah kalau niat kita betul, kita ada keinginan, Allah akan bantu kita semua. Tuan-tuan bantu saya untuk menambah baik pengisian, boleh cadangkan tajuk-tajuk supaya makin lama kita semakin faham ayat-ayat Al-Quranul Karim. Itu saja tuan-tuan dan puan. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Kita jumpa lagi minggu depan, ya. Dengan siri yang ke-18, kita akan sambung kesalahan yang ke-61, 62 dan sehinggalah tamat kepada tajuk Yahudi menurut Al-Quranul Karim. Semoga kita semua diberikan rahmat oleh Allah. Allah memberkati hidup kita. Allah menerangi kehidupan kita dengan wahyu Al-Quranul Karim. Semoga Al-Quran menjadi syafaat kepada kita di dalam kubur dan juga di akhirat nanti. Semoga Al-Quran dapat menjadi penenang hati-hati kita, penerang kepada kegelapan. Semoga Al-Quran menjadi panduan dalam hidup kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz.